Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis. Yang saya hormati Puan Nur Afidah binti Syuaib, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Luat, merangkap kakak ipar saya. Seterusnya yang dipertua PIBG Cik Zul Nurain dan seluruh jawatankuasa, juga guru-guru kanan pentadbiran dan semua jawatankuasa yang bertungkus lumus menjayakan Majlis Anugerah Kecemerlangan 2018 SK Luat. Seterusnya yang saya hormati, yang saya kasihi, ayah-ayah, ibu-ibu serta adik-adikku yang disayangi, yang comel loteng belaka. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana Allah menjodohkan saya dengan SK Luat buat kali pertama, dan saya diberikan amanah pada pagi ini untuk merasmikan Majlis Anugerah Kecemerlangan ini. Terima kasih atas kepercayaan Puan Guru Besar. Dan sebelum saya merasmikan, alang-alang datang daripada jauh ni, izinkan saya berkongsi tentang tazkirah ringkas mengenai 5 adab menuntut ilmu. Mudah-mudahan boleh diingati oleh adik-adik, anak-anak semua, dan juga ibu ayah kepada anak-anak semua. Ini adalah 5 adab menuntut ilmu yang kalau kita jaga dengan baik, insya-Allah adik-adik bukan sekadar akan cemerlang di UPSR, PT3, SPM maupun STPM macam saya dulu ambil STPM, tetapi yang paling penting adalah ilmu itu diberkati. Jadi ingat elok-elok 5 perkara berikut. Tetapi sebelum saya sebutkan 5 perkara berikut, saya nak berkongsi dengan anda satu cerita terlebih dahulu, yang mana daripada cerita tersebut akan dapat kita lihat 5 pengajaran ataupun 5 adab. Tadi ada adik baca satu surah, perasan tak surah apa? Ada seorang adik kita tadi baca satu surah yang memang selalu kita baca dan sepatutnya kita baca pada setiap hari Jumaat esok. Kan? Esok Jumaat kan? Surah apa tu? Tuan-puan sekalian? Suratul Kahfi. Baca Yasin pun kita baca, Suratul Kahfi pun kita baca. Jadi adik tadi membaca dengan sangat baik Suratul Kahfi. Jadi cerita yang hamba nak ambil pada petang ni adalah cerita Musa sedang belajar dengan Khidir. Ada adik pernah dengar tak cerita tu? Dengan molek. Pagi ni kamu akan dengar satu cerita Musa belajar dengan Nabi Khidir. Pada satu hari Musa bercakap dengan kaumnya Bani Israel. Siapa nama kaumnya? Bani Israel. Bagus. Dia bercakap, dia mengajar kaumnya. Tiba-tiba ada seorang daripada kaumnya angkat tangan tanya soalan. Ustaz Musa, wahai Nabi Musa, ada tak guru lain yang lebih berilmu daripada kamu? Bila Nabi Musa dengar soalan tu daripada Bani Israel, Nabi Musa dapat faham soalan tu ada masalah. Kenapa soalan begitu bermasalah? Kerana soalan itu sebenarnya bertujuan supaya Nabi Musa berhenti mengajar dan biar orang lain yang mengajar Bani Israel. Ini menunjukkan Bani Israel tak suka dengan Nabi Musa. Sebab Nabi Musa mengajar mereka benda yang bertentangan dengan hawa nafsu.
Jadi mereka cadangkan supaya ada tak cikgu lain boleh mengajar kami Bani Israel. Kami sebenarnya tak suka dengan kamu, wahai Musa. Lalu Nabi Musa jawab sepatah je. Ya, murid yang nakal tu tanya, ada tak guru lain yang lebih berilmu daripada kamu? Lalu Musa jawab, tak ada. Nampak macam keras jawapan Nabi Musa. Tetapi itulah jawapan yang terbaik kepada Bani Israel yang nakal. Yang saja-saja cari pasal dengan guru mereka Nabi Musa. Lalu saya nak tanyalah, salah tak Nabi Musa kata begitu? Tak ada yang lebih berilmu kecuali saya. Sebenarnya tak salah. Sebab itu cara nak jawab soalan daripada Bani Israel yang nakal dan tanya soalan yang tak ada faedah. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, jawapan Nabi Musa itu dilihat sebagai bermasalah. Allah Subhanahu wa taala telah menegur Nabi Musa, jangan jawab begitu. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, untuk makluman kamu wahai Musa, sebenarnya memang ada seorang yang lebih berilmu daripada kamu. Pergilah cari hamba-Ku itu di pertemuan dua lautan. Lalu bila Nabi Musa diberitahu oleh Allah adanya orang yang lebih berilmu daripada dia, Nabi Musa terus berkata, saya dengan ini akan cari orang itu sampai saya jumpa. Saya akan cari sampai ke lubang cacing. Saya dengan ini berikrar akan mencari orang yang lebih berilmu daripada saya itu, meskipun saya akan berjalan beratus-ratus kilometer, ataupun saya sedia mati semata-mata nak cari orang yang berilmu tersebut. Lalu Nabi Musa pun memulakan perjalanan untuk mencari pertemuan dua. Pertemuan dua, bukan dua peninju Khabib lawan Qora, tetapi pertemuan dua lautan. Jadi semasa Nabi Musa memulakan perjalanan, dia ajak seorang anak muridnya, dan murid yang terbaiknya namanya Yusha. Sebut ramai-ramai. Yusha. Sebut ramai-ramai. Bagus. So Nabi Musa ajak anak muridnya, jom kita pergi SK Luat. Bukan, jom kita cari Nabi Khidir. Lalu mereka pun memulakan perjalanan. So berjalan, katakan dah berpuluh-puluh kilometer, tiba-tiba kedua-duanya penat kerana berjalan jauh. Lalu kedua-duanya memerlukan rehat seketika. Lalu di RNR yang pertama mereka berehat. Ya, di satu hentian mereka bersandar, mereka berehat, mereka tidur sekejap. Iaitulah Nabi Musa sebagai guru dan muridnya Yusha bin Nun. Tapi adakah di RNR ini mereka makan minum? Tak. Sebab bekalan yang mereka bawa sangat terbatas. Mereka tak boleh makan, kerana mereka hanya membawa seekor ikan untuk dikongsi oleh dua orang, iaitulah Musa dan Khidir. Musa dan Yusha. Jadi RNR pertama ni kita tak boleh makan ni. Kita kena rehat je. Kalau kita lapar sangat baru kita makan ikan tu, dan kita makan di RNR yang kedua nanti. Jadi di RNR pertama mereka pun berehat. Dan tahukah adik-adik, RNR yang pertama itulah pertemuan dua lautan. Di situlah sepatutnya mereka bertemu dengan Nabi Khidir. Tetapi mereka kan tertidur di situ. Jadi mereka tertidur di situ. Dan semasa mereka antara tidur dan jaga, tahu tak antara tidur dan jaga tu macam mana adik-adik? Mungkin kalangan kamu sedang berlaku peristiwa tu. Antara tidur dan jaga. Mamai. Semasa mereka antara tidur dan jaga, tiba-tiba Yusha ternampak bakul
yang dia bawa ikan untuk jadi bekalan, tiba-tiba ikan yang dah mati, yang nak dimakan di RNR yang kedua, ikan tu hidup balik. Bukan setakat hidup balik, ikan tu keluar daripada bakul, melompat-lompat masuk dalam laut semula. Waduh, ini peristiwa luar biasa, betul tak? Ikan tu patut dimakan, dah mati lama dah. Tiba-tiba hidup balik, lepas tu lompat daripada bakul, masuk dalam laut, cantik je dia masuk dalam laut. Tetapi Yusha yang nampak peristiwa ni, dia anggap itu mimpi. Yusha ingat benda tu mimpi sebab pelik berbenar. Takkan benda ni realiti, benda ni mesti mimpi. Jadi dia pun tidur balik. Bila kedua-duanya jaga dan mahu meneruskan perjalanan, Yusha tak tengok pun dalam raga tu. Dia terus follow tok gurunya, berjalan dan meneruskan perjalanan. Sampailah di RNR yang kedua. Penat tu berjalan tu. Barulah Nabi Musa kata, Yusha, bawa sini ikan kita tu, lapar ni. Bawa mari ikan kita tu, kita lapar ni, penat berbenar kita berjalan jauh ni. Lalu Yusha pun buka bakul, tengok-tengok, ikan ada ke tak ada? Ikan tak ada. Lalu Yusha pun, Allah, guruku, maafkan daku, aku terlupa nak habaq padamu bahawasanya ikan kita sebenarnya sudah hilang sejak di RNR yang pertama. Ku sangkakan ia mimpi, rupanya realiti. Maafkan daku tuan guru, kerana sesungguhnya aku lupa nak beritahu kamu peristiwa ikan itu hidup balik dan masuk ke dalam laut. Aku dilupakan oleh syaitan untuk menyebut peristiwa ini kepada kamu, wahai tuan guru. Lalu Musa pun kata apa? Dia marah agak-agak. Apa punya budak ni? Aku dah lapar, ikan boleh hilang pula dah. Tak, Musa tak kata begitu. Musa kata apa tuan-tuan? Musa kata, itulah tempat yang kita duk cari. Itulah pertemuan dua lautan. Tuan guru, biar betul. Ya, betul. Jika di tempat itu benda mati hidup balik, itu tanda pertemuan dua lautan. Benda mati hidup balik di tempat tu je dan tidak di tempat lain. Di RNR tu je dan tidak di RNR yang lain. Hanya di tempat tu je benda mati boleh hidup balik. Lepas tu best. Cerita ni dalam surah pasal pemuda yang duduk di tempat tu je 300 tahun, tidur mati, and then hidup balik. Betul tak? Cerita ni lah dalam suratul Kahfi. Jadi, apabila Musa tak marah muridnya, bahkan berkata, kamu tak salah. Jadi, tanpa buang masa, jom teman saya, kita U-turn. Tahu U-turn? Fartadda ala atharihima qasasa. Kita patah balik. Patah balik ke mana? Ke RNR yang pertama. So mereka pun patah balik. Dan bila sampai saja di RNR yang pertama, cuba teka adik-adikku, apa yang berlaku? Mereka jumpa ikan tu. Nabi Musa cari ikan tu sampai dapat, lalu makannya dengan penuh rasa seronok. Tak. Sampai saja di RNR yang pertama, mereka bertemu terus dengan seorang lelaki yang Allah berikan kepadanya rahmat dan ilmu. Itulah Nabi Khidir. Lalu Nabi Musa terkejut. Masya Allah. Akhirnya saya bertemu dengan orang yang Allah perintahkan saya bertemu dengannya. Dia lebih berilmu daripada saya. Wahai Tuan Guru Khidir, benarkan saya untuk ikut kamu, untuk belajar apa yang Allah telah kurniakan kepada kamu. Lalu tahukah kamu apa jawapan Nabi Khidir bila Nabi Musa minta izin untuk jadi anak muridnya? Nabi Khidir kata, kamu memang tak boleh follow saya.
Sebab nanti kamu takkan boleh sabar dengan apa yang bakal berlaku. Lalu Musa kata, jangan royak lagu tu. Jangan habaq begitu wahai Tuan Guru. Saya insya-Allah sepanjang bersama dengan Tuan Guru, apa pun berlaku saya akan sabar. Dan saya tak akan engkar perintah Tuan Guru. Jadi tolonglah terima saya sebagai murid kerana saya mahu belajar daripada Tuan Guru. Lalu Nabi Khidir pun kata, baiklah, kalau begitu kamu jangan tanya sebarang soalan kepada apa jua yang bakal kamu lalui sepanjang perjalanan dengan saya, melainkan selepas saya memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya telah berlaku. The end. Itulah bahagian pertama dalam kisah Nabi Musa dalam suratul Kahf. Sekarang ni kita nak ambil pengajaran. Ibrah namanya. So, daripada cerita ni ada 5 pengajaran. Dalam cerita ni ada 5 adab menuntut ilmu dengan elok. Dan saya dah susun dengan akronim KHIDR. Cuba sebut. Khidir. Khidir. KHIDR. Jadi adik-adik mudah ingat, mak ayah pun mudah ingat. Jadi cerita tadi mengajar kita untuk cemerlang dalam akademik, untuk cemerlang dalam pengajian ilmu. Yang pertama sekali adik-adik kena ada K. K apa dia? Keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu. Apa makna keinginan yang kuat? Apa jua jadi, saya mesti menuntut ilmu subjek tersebut. Kerana Musa berkata apa dia? Saya sanggup berjalan beratus-ratus kilometer. Saya sanggup mati demi semata-mata nak cari guru tersebut. Jadi Musa mengajar kita pentingnya adik-adik ada passion. Orang Kelantan sebut passionate. Passion. Maknanya keinginan yang kuat. Saya nak dapat straight A's UPSR. Saya nak dapat straight A's PMR. Yang bercakap kat depan ni adik-adik, alhamdulillah dah pernah dapat straight A UPSR 1990 kalau tak salah. Lepas tu dapat straight A 9A PMR 1993 kalau tak salah. Jadi saya bercakap dengan kamu berdasarkan pengalaman. Keinginan yang kuat maknanya apa jadi sekalipun, saya mesti belajar ilmu berkenaan dan saya tak boleh bagi alasan. Saya dulu ada banyak cabaran, ya, masa nak dapat 9A dalam PMR. Antara cabarannya, saya satu-satunya lelaki dalam kelas yang semuanya perempuan. Sayalah satu-satunya pelajar yang tak duduk asrama kerana saya masuk sekolah kebangsaan Tumpat, Kelantan pada tingkatan 2. Pindah sekolah bila arwah ayah meninggal dunia. Jadi masuk-masuk tu pelajar-pelajar dah ada asrama, ya, tapi saya minta tak ada kekosongan. Kayuh basikal 3 km pergi, 3 km balik. Jadi itu tidak akan menjadi alasan bagi orang yang punyai keinginan yang kuat. La abrah hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ini Musa, determination. Apa jua jadi, saya kena belajar daripada cikgu ini. Apa jua jadi, saya kena dapat A dalam subjek ini. Ini keinginan yang kuat. Walau apa pun jadi, walaupun kita orang kampung, walaupun kita duduk jauh daripada bandar, jangan bagi alasan. Yang kedua, huruf apa? Adik-adik yang bernasyid tadi, H. H adalah hati yang ikhlas. Kalau kita menuntut ilmu, dia tak boleh sekadar motivasi yang tinggi. Tetapi faktor yang kedua ni kena betulkan niat. Nak belajar untuk apa? Nak dapat kerja tinggi-tinggi? Ya, belajar untuk apa? Nak jadi orang yang popular? Belajar untuk apa? Jadi betulkan hati anda, biar kita belajar benar-benar ikhlas kerana Allah. Sebab Musa, untuk makluman, bila Allah kata ada seseorang lebih berilmu daripada kamu,
Musa tak tahu siapa nama orang itu. Musa tak tahu pun dia ada PhD ke tidak. Musa hanya diberitahu oleh Allah, dia tu lebih berilmu daripada kamu dan dia hamba kami dan kami beri rahmat kepadanya. Dengan hanya Allah Ta'ala sebut dia adalah hamba Allah yang diberikan rahmat, terus Musa mencari ulama berkenaan di pertemuan dua lautan. Kenapa? Dia tak tahu pun nama guru tu, dia tak tahu pun bidang kepakaran guru tu, tetapi hanya kerana satu tujuan, kerana guru tersebut Nabi Khidir adalah hamba Allah. Quran sebut dia hamba Allah. Jadi Musa nak bertemu dengan dia supaya Musa pun dapat membaiki kehambaannya. Dan Musa pun mahu bertemu dengan orang yang diberikan rahmat Allah supaya dia pun dapat rahmat Allah. Ini penting betulkan niat bila nak menuntut ilmu. Apa sebenar tujuan kamu nak cemerlang dalam pelajaran? Hati yang ikhlas. Kemudian I apa dia? Impian yang jelas. Tahukah anda Musa sebelum dia bergerak, dia dah jelas dia perlu tuju ke mana. Tuju ke mana? Jelas kan? Dia mesti cari destinasi, yang mana destinasi itu pertemuan dua lautan. So matlamat kena jelas, wawasan kena jelas. Kalau boleh, lukis muka kamu, tampal muka mak ayah kamu, dan senaraikan semua subjek dan letak A. Itu saya buat dulu. Dan tampal cita-cita kamu adik-adik. Nak jadi astronomi ke? Nak jadi pencuri pula dah. Nak jadi apa? Jadi buat cita-cita tu dan tampal dalam bilik. Begitu. So impian yang jelas. Nombor 4, huruf apa? Ayah ibu huruf apa? D. D adalah dedikasi. Mungkin perkataan tu kita tak pernah dengar. So saya nak bagi tahu. Dedikasi maknanya apa? Saya bersedia untuk mengabdikan diri saya demi semata-mata untuk perkara tersebut. Jadi perhatikan Musa. Nabi Musa kata apa? Yang menunjukkan dedikasinya. Tuan Guru, saya mahu follow Tuan Guru ke mana sahaja Tuan Guru pergi. Dan apa jua perintah Tuan Guru saya akan taati. Dan saya akan bersabar sekiranya ada masalah berlaku sepanjang perjalanan. Inilah murid yang bagus. Bukan sekadar dalam kelas, tetapi di luar kelas dia mahu mendekati guru-gurunya. Dedikasi. Ya, bukan dedi kasih duit. Itu lain. Itu dedi kamu kasih duit. Ni dedikasi. Yang bermaksud saya akan setia dengan guru saya. Saya akan sayang guru saya. Ilmunya bukan hanya dalam kelas, ilmunya juga di luar kelas. I need to follow him or her. Begitu. Dan akhir sekali huruf apa? R. R ni untuk cemerlang, kamu kena ada rakan dan taulan. Kena ada jamaah, kena ada kawan partner. Sebab Nabi Musa, dia tak seorang-seorang menuntut ilmu. Dia ajak siapa? Yusha'. Dan Yusha' ni lah sahabat yang baik yang menegur Nabi Musa, ya, yang Musa pula tidak marah kepada Yusha' bila Yusha' terlupa tentang peristiwa ikan. Jadi saya harap semua dapat sebut semula apakah Khidir. Okey apa dia? Ayah ibu jangan sebut, bagi anak-anak kita sebut. Adik-adik, nama kamu siapa tu? Humairah. K apa dia? K apa dia? Keinginan yang kuat. Lepas tu huruf apa? Syamsul. Mana Syamsul? Yusuf ada? Cepat. Huruf apa? H. H apa dia? Bagus. Cemerlang. Bunga mawar. Yang ketiga huruf apa? I. I untuk apa? Bagus. Clear vision, ya. Clear vision. Yang keempat apa dia? Disiplin ataupun dedikasi, ya. Dan yang kelima adalah ragut beg mak dak rakan. Jadi saya rasa itu